Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Taala, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, syarah kepada kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah ilmu tauhid, yang mana kitab Nurul Huda disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nuskhah yang kita gunakan ini adalah nuskhah lama, iaitu tulisan Jawi keseluruhannya, sampai kita ke muka surat 96. Masih lagi membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam. Soalan: apa erti tabligh dan apa maknanya? Tabligh ni perkataan bahasa Arab asalnya, daripada ballagha yuballighu tablighan, iaitu jawapan. Tabligh artinya menyampaikan. Itu asal Rasul adalah menyampaikan oleh segala Rasul-Rasul barang yang disuruh menyampaikannya, perkara-perkara yang para Rasul diperintahkannya, maka pastilah para Rasul menyampaikan. Berarti yang tidak disuruh disampaikan, dia tidak disampaikan. Tapi yang Allah perintah supaya disampaikan, disampaikan. Maknanya iaitu menyampaikan segala hukum-hukum yang disuruh mereka itu, yakni para Rasul alaihimussalatu wassalam, menyampaikan kepada umat. Dan ada yang diberi pilihan kepada mereka itu sama ada hendak menyampaikannya atau tidak. Dan sekarang ini ada jamaah tabligh, diambil sempena makna inilah, menyampaikan dakwah.
Jadi tidak boleh kita itu menerima bahawa para rasul itu apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menyampaikan sesuatu, lalu para rasul itu tidak menyampaikannya. Itu tidak diterima, tak mungkin. Pasti para rasul menyampaikannya. Sebab itulah dalam isu hukum bertawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, kita umat Islam Ahli Sunnati wal Jamaah tidak menerima pegangan seumpama golongan Wahabi yang melarang tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Mereka terima juga tawassul, tapi kata mereka hanya boleh tawassul dengan orang-orang yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, tak apa kita tawassul dengan mereka. Tetapi kalau kita tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, seumpama ini adalah haram. Atau mereka kata khilaf, yang rajih, yang kuatnya adalah haram. Ini adalah kekeliruan. Kerana sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijriyah, iaitu tokoh ulama yang menjadi idola golongan Wahabi, mempertikaikan tentang tawassul, tidak ada para alim ulama khususnya daripada generasi salaf yang berkata sebagaimana yang didakwa, yang mengatakan tawassul hanya boleh dengan orang hidup sahaja, tak boleh dengan orang telah meninggal dunia, tak ada. Berarti telah ijma' umat Islam bahawa tawassul itu dibolehkan tanpa membezakan sama ada kita menyebut dalam doa itu orang soleh yang masih hidup, atau kita menyebut dalam doa orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dan tentulah yang paling soleh di kalangan orang soleh adalah para rasul, khususnya Nabi kita Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab kenapa kita tidak terima pegangan mereka kerana mengharamkan sesuatu perbuatan itu, haram itu adalah hukum syarak. Hukum syarak perlu kepada dalil. Lalu kita dapati tidak ada dalil mengatakan kalau tawassul dengan orang mati itu haram. Yang ada dalil adalah Nabi SAW mengajar doa tawassul. Antaranya mengajar kepada satu orang buta yang datang berjumpa dengan Nabi SAW dan ingin agar matanya sembuh dari buta. Lalu Nabi SAW mencadangkan, kalau kamu sabar tu lebih baik. Lalu kata dia, saya susah ya Rasulullah sebab tak ada orang nak pimpin dia ke sana kemari, jadi dia nak supaya sembuh. Lalu Nabi SAW memberi panduan bimbingan kepada lelaki buta ini. Pertama, berwudu. Selepas berwudu, solat 2 rakaat. Jadi ini ada menjadi satu panduan kepada umat Islam. Kalau kita ada hajat, ia solat 2 rakaat. Kita namakan solat hajat. Kemudian Nabi SAW mengajar lelaki buta itu agar membaca doa selepas daripada solat. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ini doa biasa. Tak ada tawassul. Maknanya doa biasa pun boleh. Sebahagian daripada mereka kata apa susah-susah tawassul. Doa macam biasa pun boleh. Ya boleh. Doa biasa boleh, tidak ada pertikaian. Sekarang ni kamu nak kata doa tawassul dengan orang mati tak boleh. Kamu kena bawa dalil. Lalu Nabi SAW menyambung lagi doa itu. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi Rahmat. Ini namanya tawassul. Bahkan Nabi SAW ajar lagi supaya doa itu disambung lagi. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati ila akhiril hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh menghadap kepada Tuhanku denganmu. Jadi tak mungkinlah Nabi SAW mengajar kepada umat mengamalkan satu perbuatan yang haram. Apatah lagi kalau sampai
syirik. Ya, tak mungkin, mustahil Nabi SAW mengajar perkataan yang syirik untuk dibaca oleh umat Islam. Jadi kata mereka, oh itu tak mengapa. Kenapa? Kerana Nabi SAW masih hidup. Yang kita petikaikan ni adalah tawassul dengan orang mati. Yang Ustaz cerita tadi tu, doa tu Nabi ajar, masa tu Nabi SAW masih hidup. Ya betul. Tetapi kamu mendakwa tawassul hanya boleh dengan orang yang masih hidup, tak boleh dengan orang mati, bermakna kamu telah menyempitkan keumuman dalil tadi. Bila Nabi SAW ajar doa tawassul, umum. Tawassul dengan orang hidup, tawassul dengan orang telah meninggal dunia, umum. Tiba-tiba kamu mendakwa hanya boleh dengan orang hidup, itu namanya takhsis. Menkhususkan, ya, menyempitkan aplikasi sesuatu dalil hanya kepada bahagian tertentu sahaja. Makna tidak lagi tawassul umum macam itu. Kamu mendakwa hanya boleh dengan orang hidup, orang mati tak boleh. Yang itu kamu tak punya dalil. Lebih-lebih lagi, ini kita kaitan dengan tabligh. Kalaulah memang ada hukum haram bertawassul dengan orang telah meninggal dunia, nescaya Nabi SAW tabligh. Nabi menyampaikan. Lebih-lebih lagi itu kan posisi yang perlu pada penerangan. Ni umat nak beramal. Rupanya tawassul hanya boleh dengan orang hidup. Bila Nabi SAW ajar doa tawassul, Nabi tak cerita pun pasal tawassul dengan orang mati tak boleh. Bermakna itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Nabi SAW diam pada tempat yang sepatut Nabi kena terang. Berarti tidak ada hukum sedemikian. Ya, ini bid'ah yang sayyi'ah yang direka oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan dipegang secara ta'assub oleh golongan Wahabi sehingga tergamak meminggirkan dalil yang lebih jelas lagi. Ini sekadar pendapat Imam Ibn Taymiyah, paling-paling disokong dengan kejadian yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika melakukan istisqa, minta hujan, Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara Nabi. Lebih kurang, ya, maksud daripada doa Sayyidina Umar, ya Allah, dahulu kami telah bertawassul dengan Rasulmu, engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, tolonglah beri hujan kepada kami. Ya, tak lama selepas itu Allah turunkan hujan. Jadi mereka dakwa itulah dalil tidak boleh tawassul dengan orang mati. Kerana kalau boleh bertawassul dengan orang mati, tentulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawassul direct dengan Nabi. Bila Sayyidina Umar memilih untuk tawassul dengan Al-Abbas, makna tawassul dengan orang mati tak boleh. Ya, itu bukan dalil. Itu hanya kefahaman kamu. Itu hanya sangkaan kamu terhadap perbuatan Sayyidina Umar. Tidak ada Sayyidina Umar menyebut misalnya, ya Allah, kerana Rasulmu telah meninggal dunia dan kami dilarang tawassul dengan orang mati, maka kami tawassul dengan Al-Abbas. Ya, tak ada. Dan asas tawassul adalah kerana kemuliaan dan kesolehan. Adakah kemuliaan dan kesolehan Nabi itu berakhir dengan kematian? Tidak. Dan asas tawassul bukan kehidupan. Katanya tawassul orang hidup boleh. Tawassul dengan orang mati haram. Seolah-olah asas tawassul itu hidup. Kalau hidup, ia boleh. Padahal kita tidak akan tawassul dengan orang hidup kalau dia itu orang yang tidak mulia, orang yang ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang tidak soleh. Walaupun dia hidup, kita tidak akan tawassul dengan dia. Kerana asas tawassul adalah kesolehan, kemuliaan, bukan kehidupan. Jadi kesolehan dan kemuliaan seseorang manusia tidak akan terbatal dengan sebab kematian. Jadi tidak ada asas mengatakan, oh kalau sebut ketika masih hidup boleh. Ya, semalam kita sebut nama orang soleh itu boleh. Ya Allah, dengan barakah tuan guru saya, ya, Tuan Guru Haji Saman Kati misalnya, semalam bila masih hidup katakan boleh. Hari ini bila dah meninggal sudah haram dah sebut nama begitu. Kan tidak ada asas. Lebih-lebih lagi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri menerangkan dorongan kenapa beliau bertawassul dengan Al-Abbas bila berucap di hadapan orang ramai,
beliau menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda itu memandang kepada Al-Abbas selayaknya seorang anak itu memandang kepada bapa kandungnya. Makna Nabi hormat kepada Al-Abbas. Kan kita tahu Nabi SAW lahir ke dunia, bapa sudah meninggal sebelum daripada Nabi lahir lagi. Jadi Nabi SAW ini sangat memuliakan bapa saudara yang memelihara beliau, yang baik dengan beliau, antaranya Al-Abbas. Jadi kata Sayyidina Umar, ikutlah sunnah Nabi kamu, ikutlah cara Nabi kamu. Kalau Nabi kamu itu hormat kepada Al-Abbas, maka kita pun sepatutnya hormat kepada Al-Abbas. Salah satu cara hormat adalah dengan menyebut nama Al-Abbas ketika bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian Al-Abbas juga bercakap benda yang sama, iaitu kata Al-Abbas radhiyallahu anhu, manusia ini bertawassul dengan aku kerana kedudukan aku di sisi Nabi. Aku ni ada kedudukan istimewa di sisi Nabi SAW, maka orang ramai bertawassul dengan menyebut namaku, perkenankanlah doa mereka ya Allah, lebih kurang begitu yang disebut oleh Al-Abbas. Maknanya bukan kerana hidup, ya Allah kerana aku masih hidup maka manusia bertawassul dengan aku, bukan. Yang penting tidak ada keterangan daripada Nabi SAW mengatakan haram tawassul dengan orang mati. Jadi fatwa sebegini seolah-olah menafikan sifat tabligh yang ada pada Nabi SAW dan bercanggah dengan kefahaman salaf. Ya. Golongan Wahabi suka mengaku salafi. Dia marah ya kalau kita panggil dia Wahabi. Dia kata apa ustaz ni suka label orang Wahabi. Dia tak ada masalah sebenarnya. Macam kita kata orang ni Syafi'i, orang ni Hanafi, orang ni Maliki, orang ni Hambali. Wahabi ni nisbah kepada pengasas manhaj iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Habis nama dia Muhammad, kenapa jadi Wahabi? Kerana beliau ketika hidup terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab. Kan orang Arab macam itu. Sama ada Abu, bapa siapa, atau Ibn, anak siapa. Jadi bapa beliau ulama. Jadi orang lebih kenali beliau sebagai Ibn Abdul Wahhab. Kalau orang Melayu kata anak Pak Wahhab. Nah, ya, ini anak Pak Wahhab, anak Pak Wahhab. Akhirnya lekat ajaran dia itu Wahabi. Jadi tak ada apa. Maknanya kamu ni ikut Syekh Muhammad Wahhab. Memang mereka ikut. Buktinya kalau kita kritik pendirian Syekh Muhammad Wahhab, mereka pertahankan. Nah, jadi yang mereka mengatakan kita ini melabelkan dengan label Wahabi, sedangkan yang Wahabi label kepada umat Islam selain daripada mereka itu sangat buruk. Ya. Ada yang dilabelkan sebagai ahlul bid'ah wal hawa. Ya. Lain daripada mereka kata ahlul bid'ah. Lebih parah mereka melabelkan musyrikun. Ya. Orang lain pada mereka dilabelkan sebagai musyrik. Lately, orang-orang Malaysia ni dah pandai ya. Yang terpengaruh dengan Wahabi, mereka dah pandai label orang lain kuburiyun. Apa makna kuburiyun? Kalau ikut kita, ia nisbah pada kubur. Boleh jadi makna macam-macam. Boleh jadi kuburiyun orang yang suka ziarah kubur. Kalau itu maksud mereka, kita terima. Tak ada masalah suka ziarah kubur, maknanya suka buat sunnah Nabi. Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Nabi suruh dan Nabi buat. Tapi yang mereka maksudkan dengan kuburiyun bukan itu. Bila golongan Wahabi melabelkan umat Islam sebagai kuburiyun, yang mereka maksudkan adalah penyembah kubur. Berarti mereka secara tidak langsung mengkafirkan kita. Sebab sembah kubur, ya kafir. Sembah apa pun lain daripada Allah, kafir. Sembah malaikat kah, sembah Nabi kah, ya. Sembah tokong kah, sembah apa pun yang namanya lain daripada Allah, kalau disembah, kafir. Tapi yang menziarah kubur, berdoa di sisi kubur, bukan menyembah kubur. Mereka ini su'uzon, ya, menyangka buruk. Kalau satu orang pergi ziarah ke makam dan angkat tangan berdoa, dia pasti sembah orang dalam kubur. Tidak demikian. Ya. Jadi, ini seolah-olah menafikan sifat tabligh dan mengenepikan kefahaman salaf. Wahabi mengaku salafi. Salafi maknanya pengikut salaf. Tapi mereka tak ikut pun salaf. Salaf itu sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu mengajar doa tawassul yang diajar oleh Nabi SAW kepada orang buta tadi. Dia ajar pada satu orang lelaki, suruh lelaki ini baca bila di zaman Sayyidina Utsman bin Affan
radhiyallahu taala anhu jadi khalifah. Maknanya lama selepas Nabi wafat, sahabat tak ada masalah suruh orang lain amalkan doa tawassul. Cuba kita buka fikiran kawan-kawan yang sudah terpengaruh dengan Wahabi ini. Cuba kamu buka fikiran. Agak-agak siapa yang lebih faham akidah? Siapa yang lebih faham ajaran Nabi? Sahabat Nabi ke Wahabi? Tentulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, murid-murid Nabi. Wahabi yang ada ni kadang-kadang tak mengaji sangat pun. Walaupun diidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun diidola tokoh-tokoh ulama-ulama mereka tidak mengaji sebagaimana para sahabat itu mengaji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ya, dalam bab tawassul kita Ahlussunnah wal Jamaah tak ada masalah. Tawassul ni hanya menyebut sesuatu yang baik, yang mulia dalam doa. Moga-moga Allah perkenankan doa. Antaranya menyebut asmaullahi husna. Kita sebut ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Ya Fattah, wahai yang maha membuka. Ya Sattar, wahai yang maha menutup. Ustur uyubana, tutuplah keaiban-keaiban kami. Misalnya, itu tawassul dengan nama Allah. Bagus. Atau tawassul dengan amal soleh pun boleh. Ya Allah, satu masa saya pernah buat begini. Sekiranya itu amal soleh di sisimu, ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakitku ini, misalnya. Boleh. Yang itu Wahabi pun tak komplain. Hanya kan orang soleh yang telah mati, tiba-tiba dia komplain tanpa ada sebarang dalil dan tanpa mengambil kira bahawa sekiranya ada hukum haram sedemikian, pasti tabligh ya, menyampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan. Di antara wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul itu ada yang disuruh, yakni diperintahkan mereka itu sampaikan kepada umat mereka itu, dan ada yang khusus untuk mereka itu sahaja. Jadi yang khusus untuk Nabi SAW sahaja, atau kepada para Nabi sahaja, maka yang itu mereka tidak menyampaikan kepada umat. Dan ada juga yang diberi pilihan. Jadi yang kita kata wajib menyampaikan itu yang mana? Yang diperintahkan ya, oleh Allah supaya disampaikan, yang itu tak mungkin Nabi tidak sampaikan. Apa dia? Secara akidah dan perkara hukum hakam. Baik. Perkara-perkara yang gaib, yang belum berlaku, yang akan berlaku, ada sebahagian Nabi bagi tahu. Akan berlaku begini, akan berlaku begini. Baik. Yang Nabi tak bagi tahu, ya kita tak tahu. Maka wajib bagi kita mengiktikadkan bahawasanya menyampaikan oleh Rasul-Rasul itu apa yang disuruh mereka itu sampaikan kepada umat. Wallahu a'lam. Maknanya kalau satu orang tu kata Nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan satu perkara, tapi Nabi decide tak nak sampaikan, itu tak mungkin. Itu mustahil. Lawan menyampaikan itu ialah menyembunyikan apa yang disuruh sampaikan kepada umatnya. Lawan kepada menyampaikan, sembunyilah, tak bagi tahu. Na'udzubillah, kita ni kadang-kadang begitu. Kita ada ilmu tu, kita tahu kita kena sampaikan, tapi oleh kerana bimbang, nanti terlepas habuan dunia, nanti tidak dinaikkan pangkat, nanti dipotong gaji misalnya, atau dikenakan tekanan-tekanan tertentu, maka kita tidak sampaikan hukum Allah. Ya, kita sembunyikan. Na'udzubillah. Kalau Rasul, tak mungkin. Walaupun berdepan dengan ancaman, berdepan dengan tekanan, bahkan ada para Rasul yang berdepan dengan ancaman nyawa, mereka tetap sampaikan asalkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikan. Menyembunyikan itu mustahil. Dalil akli mengenainya. Secara akal, jikalau Rasul-Rasul itu menyembunyikan sesuatu yang disuruh, yang diperintah mereka sampaikan, nescaya kita pun disuruh dengan demikian. Jadi kalau kita ni kena ikut Rasul. Rasul diperintahkan sampaikan, mereka sembunyikan. Ya. Jadi kita pun kena ikut macam pada Rasul lah. Jangan sampaikanlah. Jadi, dan tidaklah sampai kepada kita apa yang telah sampai. Kalau para Rasul menyembunyikan, maka tak sampailah kepada kita hukum hakam, tak sampai pada kita tentang akidah, padahal sampai. Adapun dalil naqli baginya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitmanul ilmi yal'anuhu
kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri wat tayr fis sama'i. Menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia, orang yang menyembunyikan ilmu itu, oleh setiap sesuatu, hatta oleh ikan di lautan dan burung di udara. Melaknat orang yang menyembunyikan ilmu kerana hawa nafsu atau kepentingan dunia. Tetapi orang yang tidak menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak layak, yang akan jadi salah faham, yang akan menimbulkan fitnah, iaitu memang dituntut. Kita disuruh memilih orang yang sesuai untuk menyampaikan ilmu yang sesuai dengan dia. Jadi ada ilmu yang umum untuk semua orang kita sampaikan. Cara solat, cara puasa, haram perbuatan ini, haram perbuatan itu. Tapi ada ilmu yang sebahagian manusia itu dia tidak akan faham kecuali dengan kefahaman yang bengkok dan menimbulkan fitnah, salah faham, lalu disembunyikan daripada orang yang tidak layak. Bukan sembunyi total, ada pun orang yang faham disampaikan, orang yang tidak faham tidak disampaikan. Seumpama sebahagian daripada perbincangan-perbincangan yang tinggi, baik dalam ilmu akidah, menyebabkan dia lagi confused. Kalau terang dia lagi pening nak fikir. Jadi orang macam tu tak disampaikan kepada dia. Ataupun ilmu hukum hakam yang tidak fardu ain, yang tidak ada kepentingan bagi dia, kalau dia sampaikan dia akan jadi keliru. Begitu juga perkara yang sulit-sulit dalam ilmu tasawuf, yang mana dia pun tidak boleh nak bayangkan. Yang tiba-tiba kita hamburkan macam barang dagangan murahan, itu juga menimbulkan fitnah. Tapi yang basic-basic kena sampaikanlah. Dalam ilmu tasawuf yang basic-basic bagi tahu ini sifat mazmumah kena buang, hasad dengki kena buang, takabur, ujub, riak kena buang, kena hiasi dengan ikhlas, kena ada tawaduk, kena amal dengan tawakal, kena ada imbang dengan sabar dan syukur. Itu kena sampaikanlah, kerana itu fardu ain. Setiap orang kena tahu dan amalkan. Firman Allah Ta'ala, ini dalil naqli lagi, bahawa para rasul itu bersifat dengan tabligh. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, hendaklah kamu sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Suratul Maidah ayat 67. Soalan, apa erti fatanah dan apa maknanya? Baik, ada sebarang soalan dahulu sebelum kita lanjutkan. Ada masa lebih kurang 4 minit lagi. Ada sebarang soalan yang berkaitan? Baik, kalau tak ada saya sambung sampai waktu isyak ya. Apa erti fatanah dan apa maknanya? Fatanah ertinya bijaksana, pintar segala rasul-rasul. Maknanya tajam, cerdas, akal dan cerdik segala mereka itu. Mungkin ambil daripada perkataan inilah kot fatani itu. Kot di sana ramai orang-orang yang bijaksana yang berilmu. Asal makna fatanah ni bijaksana, pintar. Jadi tajam dan cerdas, akal dan cerdik segala mereka itu pada berhujjah dan menyampaikan segala perintah. Lawan fatanah itu adalah bodoh atau lalai. Jadi tak mungkin para rasul yang diutus untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia ini bersifat dengan bodoh, itu tak mungkin. Mustahil bagi rasul itu bersifat bodoh, lalai, cuai dan sebagainya. Dalil akli padanya, jikalau rasul-rasul itu tidak bersifat dengan fatanah, iaitu bijaksana, cerdas, nescaya tidak terpilih mereka itu sebagai rasul. Mana mungkin seorang yang bodoh dilantik sebagai utusan, even di kalangan manusia pun dia nak lantik sebagai wakil, nak jadi lantik sebagai duta, takkan kita lantik orang bodoh. Lain yang kita suruh cakap, lain yang disampaikan nanti, atau dibuat tindakan-tindakan yang menjejaskan hubungan dan sebagainya. Itu lantikan manusia pun yang namanya utusan, kita lantik yang cerdas. Kerana tidak boleh menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Kalau bodoh, maka adalah mustahil rasul yang diamanahkan
menyampaikan perintah Allah dan memimpin umat terdiri daripada orang yang bodoh. Dalil nakli, firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, hendaklah kamu seru kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Jadi hikmah ni bukan sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian orang. Kalau kita berdakwah dengan hikmah ni mesti sentiasa cakap dengan lembah lembut dan sebagainya. Tak semestinya. Hikmah itu kebijaksanaan. Di tempat yang perlu bercakap dengan keras dan tegas, ya keras dan tegas. Itu bijaksana. Di tempat yang perlu bercakap dengan lemah lembut, ya lemah lembut. Di tempat yang tak perlu bercakap, tapi hanya bertindak dengan tindakan, maka tak perlu bercakap, hanya bertindak sahaja. Nah, itu maknanya bil hikmah. Dan hendaklah kamu debati mereka itu dengan hujah yang lebih baik. Wallahu alam. Next, insya-Allah kita melihat kepada sifat yang mustahil dan yang harus pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.